Rakan penonton sekalian, rupa-rupanya apa yang berlaku di limbungan kapal membina LCS Malaysia lebih teruk daripada yang pernah anda ketahui. Ini cerita yang sebenar ada diceritakan. BAS telah membawa seluruh pelawat melalui tapak pembinaan LCS 1 hingga LCS 5. Apa yang berlaku? Sudah tidak ada pekerja di tapak pembinaan ini, baik tempatan ataupun pekerja asing. Dan sudah tidak ada kerja yang berjalan. Kosong. Segalanya terhenti. Perkara ini amat menyedihkan memandangkan kita semua tahu yang RM6 bilion telah pun dibelanjakan. Ikuti terus ulasan ini. Jangan kemana-mana. Share video ini. Bongkar jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Jom, mari dekat-dekat. Yang jauh mari dekat. Yang dekat mari rapat. Aku nak cerita kepada kamu semua apa sebenarnya yang berlaku di dalam kes skandal LCS kapal tak siap-siap RM9 bilion. Kamu kata mungkin ini ulangan. Ini bukan ulangan. Ini isu baru apabila diceritakan sepenuhnya keadaan dalaman yang berlaku di limbungan kapal dan juga cerita sebenar keadaan company atau syarikat ataupun kontraktor yang ditugaskan menyiapkan kapal LCS ini. Aku sendiri teruja untuk berkongsi dengan kamu semua kerana rata-rata rakyat Malaysia hanya mendengar daripada pihak yang mungkin tak habiskan ceritanya. Dengan kata lain, hanya pada permukaan sebelah yang diceritakan. Permukaan sebelah lagi tak pernah diberitahu. Hanya dengar sahaja tetapi tak pernah menghayati, tak pernah diberitahu cerita sebenarnya apa berlaku di dalam buah tembikai tersebut. Kalaulah isu skandal LCS ini diandaikan sebagai sebuah atau sebiji buah tembikai, apa sebenarnya di dalam buah tembikai itu? Kegagalan LCS adalah satu malapetaka, satu malapetaka dan kisah ngeri, kata pengerusi PAC. Apa sebenarnya yang terjadi? Sejurus selepas laporan PAC mengenai kapal tempur pesisir LCS dibentangkan, seorang rakan wartawan telah menghantar mesej kepada saya bertanya, apakah perasaan anda? Saya menjawab, menyedihkan. Itulah dia mesej daripada pengerusi PAC yang telah membongkar, melondehkan dan telah memberitahu segala-galanya tentang skandal RM9 bilion kapal LCS tak siap-siap ini. Menurut pengerusi ini, kami telah menghantar atau mengadakan 10 prosiding dengan satu lawatan tapak ke limbungan kapal BNS di Lumut dan memanggil 21 orang saksi. Akhirnya, sebuah laporan dengan 247 muka surat beserta dengan penyataan SAD sebanyak 489 muka surat dan 192 muka slide telah dibentangkan sebagai laporan penuh. PAC memutuskan untuk melawat limbungan kapal BNS selepas menerima keterangan dari KSU Mindev, saksi dari BNS dan bekas Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Tepat pada 11 hari bulan 12 2021, satu lawatan tapak telah diadakan. Apa yang berlaku? Ini laporan penuh. Kami tiba di limbungan kapal pada jam 9 pagi pada 11 Disember 2021. Prosiding bermula pada jam 9.05 pagi dengan kehadiran saksi dari Mindev, Tentera Laut BHIC dan BNS. Untuk dinamakan, 3 orang saksi penting turut hadir bersama, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif BHIC Sharifuddin Mad Zaini, Pengarah Projek LCS BNS Kapten Bersara Insinyur Azhar Jumat dan bekas Ketua Pasukan Projek Tentera Laut Laksamana Muda Datuk Insinyur Muhammad Saiful. Prosiding berjalan selama 3 jam, berakhir pada 12.01 tengah hari dan semua orang beredar untuk lawatan ke tapak. Gudang simpanan. PAC dibawa untuk melawat gudang simpanan. Terdapat sejumlah 13 gudang simpanan yang menyimpan perkakasan
yang berkaitan dengan projek LCS ini. 5 secara khusus untuk perkekasan LCS dan 8 lagi digunakan sebagai gudang simpanan AM BNS yang mengandungi campuran perkakasan untuk LCS dan barang-barang lain. Kami melawat beberapa gudang simpanan. Terdapat perkakasan persenjataan, bahagian-bahagian untuk tujuan pembinaan kapal dan barang-barang lain. Apa yang menonjol adalah beberapa bungkusan TV pintar untuk tujuan kegunaan LCS disimpan di store ini. Kita semua tahu yang TV pintar ini tidak lagi pintar selepas beberapa tahun. Saya tidak pasti mengenai yang lain, terutama mengenai bahagian dan perkakasan yang melibatkan teknologi kapal tempur. Kami menyemak dan mendapati banyak perkakasan dan barangan ini dibeli pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Persoalan timbul sama ada barang-barang ini masih cukup pintar untuk kegunaan masa sekarang apabila mengambil kira kemajuan teknologi terkini. Kami dimaklumkan nilai barangan dalam simpanan ini adalah berjumlah Rm1,7 bilion. Saya bertanya kepada BNS berapa banyak daripada barangan ini boleh dikira usang dan jawapan dianggarkan kira-kira 15% bermakna kerugian sebanyak kira-kira Rm263 juta. Adakah semua perkakasan ini boleh dibayar oleh BNS? Jawapannya tidak. Bukan semuanya telah dibayar. Kerana ini, kita boleh baca mengenai hutang besar BNS kepada pengeluar asal OEM yang telah menyebabkan arahan henti kerja dan henti bekalan. Tapak pembinaan pula. Kami kemudiannya dibawa untuk melawat LCS di tapak pembinaan. Melihat kapal ini, seseorang mungkin tidak pasti sama ada ia adalah kapal yang sama yang dilancarkan pada tahun 2017. Tetapi kami tahu ia adalah kapal yang sama. Sudah tentu sekali, tiang utama kapal yang dipertikaikan itu sudah tidak ada. Kami naik ke blok utama untuk melihat tahap kemajuan proses pembinaan. Mindef memaklumkan PAC yang kadar kemajuan proses pembinaan LCS 1 pada tahap 44%. Kami meluangkan masa kira-kira 1 jam dalam LCS 1 dan kemudiannya pulang ke bas. Bas ini membawa kami ke seluruh tapak pembinaan untuk LCS 1 hingga ke LCS 5. Sudah tidak ada pekerja di tapak pembinaan ini, baik tempatan ataupun pekerja asing, dan sudah tidak ada kerja yang berjalan, kosong, segalanya terhenti. Perkara ini amat menyedihkan, memandangkan kita semua tahu yang Rm6 bilion telah pun dibelanjakan. Aku amat sedih membacakan bahagian laporan ini. Sudah tidak ada uang. Dalam mesyuarat sebelum ini, kami dimaklumkan bahawa kedudukan keuangan BNS berada dalam keadaan yang buruk kerana salah takbir urus dalam syarikat ini. Ahli PAC yang berhormat Wong Shu Ki bertanya sama ada kesemua Rm6 bilion telah dibelanjakan oleh BNS. Ketua Pegawai Eksekutif BHIC Sharifuddin mengakui memang duit kita sudah habis. Company memang tidak ada duit dan memang akan lingkup pun besok silap-silap. Gaji pekerja dipotong sejak Oktober 2020. Caruman KWSP tidak dibayar sejak 2021 Mei. BNS memang bergantung kepada kerja kecil-kecilan seperti kerja pembaikan untuk TLDM untuk terus bertahan. Hal ini ditulis dalam Hansard 49. Sharifuddin mengatakan lagi kepada PAC sekiranya BNS tidak ada lagi, Bosted Holding dan LTAT akan terkesan teruk. Sektor peladangan, Parmaniaga, Bosted Properties dan Bosted Hotels semua akan terkesan. Perkara ini berkemungkinan menyebabkan LTAT untuk kehilangan sehingga 46% saiz dananya.
halaman 52 Hansard. Menyedihkan. Perkara ini amatlah menyedihkan dan mengecewakan. Perkara pertama yang terlintas dalam fikiran saya adalah bagaimana sebuah syarikat yang mendapat kontrak yang bernilai RM9 bilion dari kerajaan jadi sampai tahap sebegini. Perkara ini pastinya melibatkan lebih dari salah urus. Pastinya ada perkara lain selain dari pengurusan yang lemah. Ada perkara yang amat tidak kena dengan mereka yang memegang kuasa dan mereka yang mendapat kontrak ini. Saya harap laporan PAC mengenai LCS ini dapat membantu negara dengan menjadi rujukan tentang cara bagaimana proses perolehan pertahanan negara tidak sepatutnya dilakukan dan bagaimana kuasa dan proses tidak patut disalahguna. Kisah ngeri dalam keseluruhan projek LCS ini patut menjadi pengajaran kepada semua yang memegang kuasa, baik pada masa sekarang maupun pada masa hadapan. Ditulis dan dilaporkan oleh Wong Kah-wo, pengerusi PAC, 12 Ogos 2022, dipetik daripada sahbudin.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda dan tolong share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam skandal kapal perang yang tak siap ini. Dan yang paling menyedihkan, kami dalam cerita ini, apa yang berlaku sudah tidak ada pekerja di tapak pembinaan, baik tempatan ataupun pekerja asing. Sudah tidak ada kerja yang berjalan. Semuanya kosong, segalanya terhenti. Perkara amat menyedihkan memandangkan kita sudah tahu yang RM6 bilion telah pun dibelanjakan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye.